Okey. Eh. Oh, cantik. Apa yang cantik? Cantik. Awal-awal slide tu je dah nampak. Orang kata menarik perhatian. Okey. Hmm. Kejap sebelum tu okey. Selamat petang. Okey. Kira boleh selamat petang Azul. Dia kat malam ni. Dia dah 9.30 dah ni. Saat malam kalau dekat office dia cakap nak tidur. Apa kita ke udara lunch ni kan. So, tak bermakna orang nak tidur lah. Bagi orang pun benda ni siang malam pun tak tidur. Okey. Selamat petang. So tajuk hari ni macam biasa lah. Kita akan start dengan apa kita panggil slide lah. Okey, tajuk hari ni pun adalah dengan perbandingan enjin petrol. Okey, sebelum tu kejap. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Hasan. Okey. Untuk video kali ini kita dalam ilmu sektor pengangkutan. Okey. Ini adalah kali pertama saya apa kita panggil cuba menggunakan platform Facebook, Media sosial. media sosial untuk berkongsi ilmu dengan dengan orang awam lah, maksudnya dengan public lah. Okey. Jadi saya harap kalau ada salah silap, mungkin tak ada gambar ke, pasal tak tahu nak pakai sebenarnya. Dah tua-tua ni baru nak pakai komputer macam ni jadinya. Masa muda-muda dulu tak nak pakai. Dah tua-tua macam ni baru nak pakai ni jadinya. Okey, sebelum tu saya kita akan berkongsi lah ilmu dekat sini. Saya akan berkongsi ilmu mengenai tentang teknologi teknologi otomotif. Okey. Kalau sebut otomotif ni sebenarnya besar, bukan kereta saja. Otomotif ni termasuklah dengan kenderaan berat, kenderaan komersial, lagi engine boat. So apa kita panggil banyak engine boat, kapal terbang, pengangkutan darat, pengangkutan udara, pengangkutan laut, tu. Jadi terlalu besar Cik Zul Ya, saya. Kena panggil Z Z pun boleh. Z pun boleh Okey. Boleh. So tujuan saya sebenarnya berkongsi ilmu ni pertama sekali sebenarnya saya target untuk berkongsi ilmu tentang otomotif supaya satu macam saya cakap pemilik kereta lah, maksudnya sikit tak banyak basic lah kena tahu. Okey. Lepas tu lagi saya target macam kita orang bawa saja ke Bandar Malaysia. Lepas tu kita trainer kan. Jadi saya pun target untuk rujukan pegawai penilai yang lain untuk apa kita panggil rujukan, tengok apa yang kita ada, kita kongsi, kemudian boleh dijadikan dalam ataupun boleh dijadikan sebahagian tambahan knowledge
untuk berkongsi. Okey, untuk mengajar. Kadang-kadang muka apa, kadang ada benda kita lupa, ada benda kita ingat. Jadi saya kongsi ni bersama dengan Cik Zul, kita akan kongsi tentang enjin, bahagian enjin, antara enjin petrol dan enjin diesel. Okey, seterusnya sebelum tu sekejap saya pun kena check, maksudnya tengok masuk tak, sebab ini kali pertama saya gunakan platform media sosial lah untuk berkongsi ilmu tentang otomotif. Okey, jadi kita bersama kita kongsi yang pertama sekali lah, saya teruskan lah. Okey, perbandingan antara enjin petrol dengan diesel. Sebenarnya kalau sebut pasal enjin petrol dengan enjin diesel ni, dia punya beza pun tak banyak. Cuma yang ketara adalah penggunaan bahan api Bahan api. Ya, penggunaan bahan api. Bila sebut bahan api ni, macam diesel, macam enjin diesel, kita guna bahan api diesel lah. Kalau petrol, guna petrol. Selain pada tu ada juga macam NGV pakai gas. Itu pun ada juga pakai gas. Tapi itu campuran di antara bahan api bersama dengan bahan api macam diesel bersama dengan gas NGV. Itu untuk diesel. Tapi kalau untuk petrol, memang kita tak pakai petrol, terus 100% gas untuk bantu pembakaran. Okey, untuk bantu pembakaran. Okey. Jadi dari segi teorinya, enjin tu memang perlukan bahan bakar untuk menghasilkan daya kilas, ataupun dalam bahasa lain daya kilasannya adalah torque. Ataupun daya pusing. Macam mana kita nak gerakkan flywheel, crankshaft tu. So kita gunakan kaedah dengan membakar bahan api, kemudian bahan api tadi akan terbakar dan dalam masa sama akan menolak piston turun ke bawah, dan di situ akan bermulanya yang dikatakan itu 4 stroke, stroke lah, stroke sedut, lepas tu stroke compression, lepas compression power, lepas power kita akan ke exhaust. Okey. So dalam sektor ilmu pengangkutan ni, kelas live ni, saya akan sertakan sekali lah benda-benda yang perlu bagi setiap orang yang ingin mengetahui tentang otomotif, sebagai contoh atau mengenai sistem otomotif. Yang pertama sekali saya akan bagi adalah nama komponen. Nama komponen ni maksudnya bila kita sebut sistem, bila saya cerita dalam satu produk ataupun satu sistem, saya akan pertama sekali sebut adalah nama komponen. Maksudnya contohlah saya sebut piston. Jadi saya akan tunjuk dengan tuan-tuan macam mana bentuk piston, macam mana piston tu berfungsi, macam mana material dia. Kita kongsilah nama komponen. Lepas tu lokasi. Saya akan tunjuk di mana kedudukan piston tu. Duduk dekat dalam engine block ke. Jadi saya akan kongsi juga. Lepas tu fungsi. Apa fungsi piston tu? Jadi kita akan kongsi juga benda tu. Lepas tu cara macam mana piston tu berfungsi juga kita akan berkongsi. Lepas tu tanda-tanda kerosakan. Kita beritahu simptom-simptom kerosakan yang berlaku pada kita panggil pada piston tadi. Maksudnya kalau piston rosak, bukan bermakna kita kena buka tau. Ini saya akan cerita dulu sebelum buka tu macam mana nak tahu simptom dia. Mengenal pasti kerosakan daripada setiap satu barang tu lah pada piston tu tersebut. Ya, betul. Lepas tu pengujian mengikut spesifikasi industri. Okey, bila sebut spesifikasi industri ni, saya akan bagi juga. Tapi kalau nak detail sebenarnya, contohlah saya cerita-cerita general. Tiba-tiba ada orang tanya macam dia nak spek. Okey, bila nak cek mengikut spek tu, saya akan cerita. Contoh, kalau piston kita test pakai kita pakai apa dia tu pakai? Allah Rabbi lama. Test compression piston.
Compression test. Compression test. Test compression test. Ya, compression system. Jadi macam tadi saya tunjuk saya nama tadi komponen kan, komponen piston kan. Jadi sebelum kita nak overhaul, macam mana kita nak pastikan benda tu rosak. Jadi apa yang kita buat, saya akan beritahu lah. Okey, contoh kalau kita nak tahu piston kita rosak tak, simptom-simptom dia asap keluar yang kita panggil berbeza dengan valve rosak. Jadi boleh nampak kadar terbakarnya minyak tu, bocor pada piston ring. Jadi saya akan kongsi. Lepas tu saya akan cerita macam mana kita buat compression test pada piston. Sebab compression test ni kita akan uji untuk kita declare dia sebagai rosak. Lepas tu untuk spek, spek ni mungkin saya akan bagi tapi bergantung. Sebab apa contohlah saya bagi spek. Contohlah kita cerita kereta Land Rover ke, kita cerita Proton ke. Bila saya bagi spek, sebenarnya sebenarnya menjadi satu kesalahan tau bila kita berkongsi salah satu produk syarikat lain tanpa kebenaran. Contoh macam manual book, sebenarnya menjadi satu kesalahan. Sebab itu hak cipta syarikat. Dan saya tak boleh bagi secara detail. Maksudnya kita betul lah, check compression, and then kita buat comparison. Kemudian mungkin saya akan bantu contoh, kebetulan saya ada sikit pengalaman. Contoh nak berapa PSI, berapa KPA, berapa tekanan yang diperlukan, berapa bar diperlukan dalam start piston. Jadi contohlah, katalah dia nak bagi contoh berapa tekanan, Zul? Mr. Zul? Tekanan untuk dari segi piston, tekanan compression tester. Okey, selalunya lebih kurang dalam 200. 220 ke. Okey, katalah saya ambil 200 lah. Okey, saya ambil 200 tekanan. 200 untuk start piston bagi start tekanan. Contoh dekat menu dah tulis lah. Berapa tekanan normal bagi keadaan piston ring yang selepas dia lepas ganti piston ring, kita ada bacaan di sini tipe. Dan dalam manual juga dia tunjuk kalau bawah 180 dikira loss power, loss pressure, compression loss, and then baru buat pertukaran. Di situ saya akan kongsi juga. Tapi secara general lah, sebab kalau saya nak detailkan, kami macam saya cakap lah, bahaya. Sebab dari segi kongsi ilmu ni tak masalah, tapi kongsi hak cipta syarikat menjadi satu kesalahan. Okey. Lepas tu baik pulih komponen. Okey, mana yang boleh baik pulih kita akan cerita, saya akan kongsi juga. Dan pemasangan mengikut spesifikasi pun saya akan kongsi. Tapi macam saya cakap, sama juga pengujian spesifikasi kita bergantung juga pada kalau manual tu kita tak boleh nak kongsi. Tapi saya akan bagi secara general. Dan last sekali, cara penjagaan komponen. Okey, saya teruskan. Okey, ini salah satu diagram lah yang ada pada litar pada kenderaan lah. Saya ambil dulu yang penting sebelum saya pergi dekat piston, sebelum saya pergi head, sebelum saya pergi block, sebelum saya pergi water jacket. Saya akan pergi dulu yang melibatkan komponen elektronik, sensor tu macam sensor, actuator. Okey, first kali kalau kat sini kita tengok, kat sini nombor satu adalah charcoal canister. Okey, kalau sebut pasal charcoal canister ni, zaman dulu kalau kita kira yang lama punya lah teknologi lah sebelum wujudnya charcoal canister ni. Okey, charcoal canister ni sebenarnya dia adalah contohlah, saya bagi contoh tangki minyak. Zaman dulu punya tangki minyak, bila berlaku pemeluapan dalam tangki, dia bypass, buang macam tu saja. Maksudnya macam kita ambil petrol lah. Kita ambil petrol atas meja kan, lama-lama dia akan hilang. Ini untuk petrol. Kalau diesel tak adalah. Tapi kalau untuk petrol, akan berlaku pemeluapan dan minyak tu akan hilang dan dibuang begitu sahaja. Maksudnya minyak tu dibuang begitu saja. Gas, dalam bentuk gas lah. Okay? Tapi bila ada charcoal canister ni, apa yang kejuruteraan buat, dia akan transfer wap daripada tangki tadi, pemeluapan daripada minyak tadi, dimasukkan ke dalam intake manifold. Maksudnya dia nak manfaatkan tadi masuk ke dalam intake manifold, digunakan untuk pembakaran. Maksudnya bantu lagi dari segi pembakaran. Kalau berbanding dengan dulu, hanya udara saja yang masuk ke dalam intake manifold. Tetapi bila dibuat penambahbaikan, gas yang terhasil daripada petrol tadi dimasukkan ke dalam intake manifold. Okey. Itu untuk sistemnya. Zul, tak pasti Zul? Ada apa-apa?
Okay. Tamah. So kita tahu juga charcoal canister ni dia macam seperti Encik Reza cakap tadi, dia adalah salah satu bahan buangan. Okay. Tapi penambahbaikan yang daripada segi kejuruteraan yang diorang buat ni adalah untuk memastikan setiap apa yang bahan buangan yang terjadi daripada kereta tu, daripada segi kita punya enjin, daripada segi kita punya penggunaan komponen, benda tu sebenarnya diorang cuba fikir macam mana kita nak menggunakan balik benda tu. Maknanya bahan buangan yang terhasil tu dia tidak terbuang begitu saja. Macam tebur lah, macam tebur, sistem tebur. Kan Betul, dulu betul, kan lepas bakar enjin kan exhaust tu kan dibuang macam tu saja. betul. Tapi apa yang kejuruteraan buat, dia cipta satu tebur, kemudian tebur tadi dia berfungsi dengan menggunakan bahan buangan enjin. Betul. Ah, So sama juga macam petrol ni juga, adanya charcoal canister ni dia sebenarnya untuk daripada segi charcoal canister ni dia ada yang setengah orang kata ada kebaikan dia, ada keburukan dia. Tapi secara keseluruhannya penambahbaikan kat sini adalah dia memang membantu untuk memastikan daya kepayaan enjin tu dapat bergerak dengan lebih dengan adanya penguapan yang terhasil daripada petrol tadi yang terus masuk ke dalam segmen itu lah kepada setiap enjin binaan yang ada. maksudnya dari kalau zaman dulu kan dekat bypass tangki tu kan dibuang saja, maksudnya Betul. minyak petrol tu meluap, dibuang saja gas dia. Dia sebab gas petrol kan dia daripada liquid cair menjadi gas. Betul, pasal kalau kita tuang atas meja kan dia kan liquid bulan lama-lama dia hilang. Jadi masa dalam tangki pun macam tu juga, tapi proses dia lambat sebab lubang bypass dia kecil. Jadi apa yang kejuruteraan buat, daripada buang gas macam tu saja, better dia gunakan gas wap daripada petrol tu dimasukkan ke dalam intake manifold. Jadi sikit tak banyak boleh digunakan untuk membakar bahan bakar balik gas tu balik. Jadi boleh guna dan sama-sama boleh digunakan untuk pembakaran. Dia membantu untuk pembakaran yang terhasil tu dengan lebih sempurna lagi lah. Ya. Contoh macam ni kan, dia akan lalu ke charcoal canister, kemudian dia akan mengalir semula ke intake manifold. Yes. Okay. Jadi ini salah satu jenis-jenis kanister lah, charcoal canister yang kita boleh lihat dekat pasaran. Sebenarnya banyak jenis, ada bulat, ada petak, ada macam-macam jenis. Macam-macam. Ada yang dekat bawah, ada yang dekat atas, ada yang kat depan, ada yang kat belakang. Ya, betul. Banyak tempat, banyak saiz dan pelbagai bentuk. Oh, cakap pasal lokasi tadi kau sebutkan. Masa permulaan charcoal canister tu ada setengah kereta dia memang letak kat tangki tau. Tapi yang jadi masalah bila letak di tangki charcoal canister ni, yang jadi masalah pertama sekali bila kita nak baik pulih ataupun kita nak buat penggantian lah kan, replacement jadi masalah. Terpaksa naikkan kereta. Contohlah kalau saya pakai floor jack, katalah saya tak ada scissor post, saya tak ada 2 post ke 4 post, saya pasang floor jack, saya jack, lepas tu saya kena bubuh floor stand, lepas bubuh floor stand saya kena turun bawah kereta. Jadi banyak kerja yang saya perlu lakukan. Ya. Kalau berbanding dengan zaman sekarang, charcoal canister letak dekat belakang intake manifold. Lebih dekat. Lebih mudah. Kalau dulu nak bawa tangki kan, nak kena baring bawa kereta kan. Tapi yang saya tengok start tahun 90-an ada yang ataupun tahun 2000 dah start charcoal canister duduk belakang intake, dan sekarang ada juga charcoal canister duduk dekat bahagian tepi kenderaan, tepi macam dekat dengan absorber. Sebab bayangkan kalau charcoal canister ni letak bawah tangki dah jadi masalah, maksudnya nak buka banyak kerja, nak kena baring, ambil floor jack, floor stand, nak kena bubuh stand, maksudnya banyaklah kerja yang perlu dibuat sebab melibatkan keselamatan kan. Tapi bila charcoal canister ni dipindahkan pada bahagian enjin, duduk di belakang intake manifold, jadi mudah mekanik nak buat kerja. Okey, jadi mudah untuk melakukan kerja-kerja baik pulih ke
pergantian ke apa sajalah, tapi jadi mudah. Tapi saya ingat first edition, second edition letak belakang inter manifold. Lepas tu edition seterusnya diorang dah letak dekat dengan bahagian tepi supaya macam kita kan mekanik bila kita nak repair benda ataupun komponen duduk di tengah kenderaan, kita terpaksa macam melangkau nak pergi. Kena orang pendek, kesian lah. Paling kesian orang pendek lah kan. Paling kesian. Tapi yang ini pun belum kena lagi dengan enjin-enjin yang Continental yang orang kata terlampau padat, yang tak ada space lah. Benda tu agak susah sikit lah. Sebab tu banyaknya yang sekarang ni diorang cuba alihkan benda tu ke bahagian yang lebih mudah untuk kita menyelenggarakan benda tu. Okay? Kalau sebelum ni yang kita tahu tadi, memang Encik Reza cakap bahagian bawah, bahagian belakang. So benda tu agak merumitkan keadaan dan agak untuk proses penggantian cakul kanister tu pun agak rumit untuk bagi sesetengah mekanik untuk bukanya atau memperbaiki. Tapi bila dia dialihkan ke bahagian tepi enjin ataupun berdekatan dengan fuse box ataupun chassis kenderaan tu, so benda tu jadi lebih mudah. Maknanya kita boleh kenal, kita boleh tahu macam mana benda tu flow dia macam mana, bentuk dia macam mana, kita boleh mudah nampak, kita boleh mudah tahu. Itu adalah satu kanister. Tapi yang paling penting sekali, kalau dia buat tempat mudah buat kerja, katalah macam saya suka pakai tali pinggang kan. Kadang-kadang bila kita bersandar pada tepi kenderaan, boleh jadi cala. Jadi saya kalau macam saya nak sandar dekat kereta kan, saya kena buka tali pinggang seluar ataupun saya alih buckle tali pinggang tu duduk tepi. Sebab tak nak cala kereta customer. Walaupun kita ada fender cover. Tapi bila dia pindahkan tempat yang mudah untuk kita buka, pasang, jadi tiada masalah. Dah jadi senang kerja. Sebab kena ingat, bahagian kejutan ni, setiap teknologi yang dicipta, makin lama makin mudah, makin lama makin senang. Macam contoh dulu kita nak ganti kabel minyak pedal acceleration yang tempat tekan minyak tu. Zaman saya dulu katalah, saya kata tahun 2000 macam tu kan. Kalau saya nak ganti kabel tu, alamak, saya kena buka, lepas tu kena tolak lagi belakang firewall tu, belakang intake tarik. Dah banyak kerja. Lepas tu kena tanggal kat total body, lepas tu pasang balik kabel, lepas tu masuk lagi dekat wall tu, lepas tu pergi balik pedal acceleration, pasang, baru test. Tapi sekarang kalau repair lagi mudah kan. Bayang untung workmanship RM40, kerja 30 minit. Sekarang tak payah. Sekarang 3 skru je electronic pedal acceleration tu, kita tukar, masuk baru, terus bang 600 bang. Kerja 5 minit. Untung scan tool 1.5 ke 300 kan. Barang 300 ada 600 bang. 5 minit bang. Katalah campur dengan proses scan tool, kita ambil 15 minit. Banding dulu 30 minit RM40. Sekarang 15 minit 300 bang. 300. Berapa kali ganda boleh dapat daripada dulu. Okay. So dari segi lokasi saya dah beritahu. Okay, nama komponen dah beritahu, cakul kanister. Lokasi dia biasanya pada bahagian enjin lah. Tapi tak mustahil, ada setengah kereta masih lagi di tangki. Jadi kena tengok betul-betul. Kena check lah, maksudnya kena perhatikan. So kalau setengah orang nak kenal pasti tu, saya tambah sikit. Sebab kita boleh tengok dekat cakul kanister ni pun dia ada connector. So kalau kita tak berapa kenal pasti dekat mana kedudukan cakul kanister tu, selalunya daripada fuel tank tu, kadang kita tengok ada return pipe, inlet, apa semua tu, ada satu pipe yang akan lebih. Maknanya pipe yang ada satu tu berkemungkinan dia akan menghala terus pergi ke cakul kanister. Maknanya penghacilan apa yang terjadi daripada tangki tu, dia akan terus hantar kepada cakul kanister. So kadang-kala setengah kereta macam kita tanya, bang, kereta ni ada cakul kanister tak? Dengan confident pun dia kata tak ada. Tapi bila kita check balik, tengok balik dia punya sistem pergerakan pipe apa semua, tiba-tiba ada. So macam mana kita nak kenal pasti? Maknanya setiap punya pipe tangki ataupun yang daripada intake manifold apa, kita boleh kenal pasti sama ada kereta tu ada cakul kanister atau tidak.
Sebab benda dekat cakul kanister tu dia perlu ada penyambungan supaya haba yang terhasil tu dia dapat dihantarkan, maknanya dari tangki terus kepada injektor. So benda ni akan kita kenal pasti dengan lebih mudah. Okey. So dari segi kau kenapa selain pada tu kalau ada efek Mr. Zul? Dari segi term Efek kan. dia kalau daripada segi term kebocoran lah selalunya. Kadang-kadang kita tak kenal pasti benda ni, kita terlepas pandang. Okay? Kadang kita selalu orang kata untuk Maksud saya contohlah saya punya kereta kan. Saya tak nak pakai cakul kanister. Ada efek tak? Bagi saya tak ada efek benda tu. Oh, tak ada efek Bagi saya tak ada efek sebab benda ni penghasilan haba ni cumanya dia tak dapat memastikan apa orang kata penghasilan enjin yang optimum sebab haba yang Mr. Zul hasil lebih begitu saja. Zul ya saya. You punya suara putus-putus. Boleh ulang sikit lagi balik. Putus-putus suara. Okey, minta maaf. Okey, apa ni, kalau ikutkan daripada pembuangan cakul kanister ni, setengah kereta ada yang dia buang, ada yang orang kata tak nak pakai. Tetapi haba yang terhasil daripada tangki tu kadang-kadang dia buang macam tu saja. So rugi. Untuk rugi. Maknanya untuk menghasilkan daya enjin yang optimum, kita tak dapat hasilkannya dengan lebih baik. So bagi saya terpulang, maknanya kalau orang nak buang ataupun nak letak ataupun nak menggantikan, seharusnya kalau kereta, tapi kalau kereta tu tak ada, tak perlu nak ditambah pun tak menjadi masalah. Tak, kalau saya orang punya kata apa, penambahbaikan kepada enjin kita, dia sebagai untuk penambahbaikan untuk kita punya sistem fuel system kita kat situ. Maksudnya daripada gas tu terbuang begitu saja, better masuk ke dalam intake manifold, bantu dari segi untuk pembakaran. Itu bagi enjin petrol. Tapi kalau enjin diesel tak ada lah. Okey, lepas tu kalau enjin itu untuk enjin petrol. Kalau dari segi diesel ni cakul kanister tak silap saya tak ada. Buat masa ni akan datang tak tahu lah. Kan? Tapi sebab diesel tak meluap. Contoh kalau kita letak minyak diesel atas meja pun, orang kata apa, macam tu dia tak adanya hilang bes tak ada. Dia bukan sifat macam sifat petrol yang ada lah. Dia punya tidak balas kimia yang terhasil daripada petrol dengan diesel ni dia berbeza. Okey. Sebab tu kita tahu kalau daripada segi bahan-bahan kimia yang terhasil, maknanya orang kata apa, daripada segi English itu chemical reaction lah. Chemical reaction untuk petrol dengan diesel ni slightly different lah. Dia punya perbezaan tu memang kita tahu. Tapi daripada segi penambahan aditif yang terhasil tu pun, itu pun salah satu faktor juga yang menyebabkan bahan-bahan api ni boleh meluap dengan tak boleh meluap. Okey. Terima kasih Cik Zul. Okey, lepas tu kita tahu lokasi komponen. Okey, lokasi komponen ni macam ni lah. Ini macam ni dah tua-tua baru nak pakai laptop. Aku pun tak maaf kalau ada macam kekurangan, macam tak jelas ke apa ke kan. Jadi saya pun tak berapa mahir sangat sebenarnya pakai komputer ni. Okey, seterusnya lokasi komponen. Bila sebut lokasi tadi, biasa ada yang duduk dekat tangki minyak, kalau setengah pattern tu, dan ada yang berhampiran ataupun pada bahagian belakang intake manifold. Ada juga yang berada di bahagian belakang intake manifold, dan ada juga yang berhampiran dekat dengan laluan elevator, ataupun senang cerita lah, yang sekarang ni banyak diletakkan di kawasan yang mudah untuk mekanik lakukan kerja-kerja penyelenggaraan. Jadi mudah kerja. Kalau bandingkan dulu kan. Okey, kalau dulu nak kena baring lah, macam-macam lah kan. Okey, seterusnya. Okey, bila sebut pasal apa kita panggil cakul kanister ni, sistem dia ni,
Okey, sistem dia saya drawing sikit lah supaya mudah untuk orang melihat. Okey, contoh kat sini. Bermula daripada tangki lah saya ambil. Okey, saya conteng sikit. Assalamualaikum Cikgu Anwar. Assalamualaikum Cikgu Anwar. Ya. Ah, tak, kalau ada slide ni saya suka conteng-conteng. Okey, katalah berlaku okey, kita ambil lah bila petrol bermula meluap. Okey, dia akan meluap, dan bila dia meluap dia akan melalui ataupun ventral line lah masuk. Okey. Dalam proses ni ada setengah edition untuk cakul kanister ni, ada yang setengah ada pakai sensor, ada yang tak pakai sensor, pakai sistem mechanical pun ada. Tapi saya akan terangkan sekejap lagi. Bukan sekarang lah, tapi kejap lagi dalam proses tengah pertengahan lah. Okay. So the proses dia akan masuk dalam cakul kanister. Dalam masa yang sama, ketika enjin dihidupkan, okay, kalau yang mechanical, bila enjin hidup, automatik masa tu kita panggil apa? Macam mana ni? Valve yang ada pada cakul kanister akan terbuka. Sebab ada setengah cakul kanister menggunakan actuator yang jenis pakai vacuum. Ada setengah pakai elektronik. Tapi kalau yang sekarang ni banyak yang pakai mechanical lah, maksudnya guna vacuum, tidak menggunakan elektronik. Sebab bila kereta banyak guna komponen elektronik, sebab dia akan melibatkan ECU, dia akan melibatkan sensor, dia akan melibatkan solenoid untuk lakukan kerja. Okey. Jadi banyak kos. Tapi yang sekarang ni banyak pakai mechanical, yang mana bila enjin hidup je dalam keadaan pressure tertentu, maka dia akan transferkan gas. Yang ni akan buka vacuum kat sini. Ada actuator pada atas cakul kanister. Sebagai contoh, kita tengok gambar yang lepas sekejap. Pandai komputer ni. Time ni dia nak sangkut. Tadi elok je. Ini buat darah naik. La ilaha illallah. Ini yang komputer tak panggil komputer ni. Sekejap Dia tak genting macam ni lah. Tab ni dia hang. Ni buat darah naik. Okey, kat sini salah satu actuator yang digunakan. Okey. Ni dia. Nampak yang ni kita gunakan. Inilah yang dikatakan actuator, tapi jenis pakai vacuum. Maksudnya mechanical. Okey, sebelum tu saya pesan siapa yang dengar kat sini, yang dengar penerangan kami, apa beza actuator dengan sensor? Actuator adalah adalah komponen yang melakukan kerja. Contoh Penggerak. Contoh ignition coil. Tu dia melakukan kerja. Ataupun kita ambil ni injector kan dia buka lah. Lebih mudah nak faham. Kan dia buka needle, tutup needle, buka needle, tutup needle. Maksudnya dia melakukan kerja. Jadi actuator ni adalah komponen yang melakukan kerja. Kalau sensor pula komponen yang mengesan. Atau bahasa lain buat Zul? Mr. Zul? Detection. Detection. Berbeza. Kena pasti actuator dengan sensor. Okey, kalau untuk cakul kanister ni, ni ada satu kita panggil actuator yang digunakan untuk buka dan tutup valve. Kejap lagi saya akan terangkan lebih detail. Okey. Jadi dia yang akan buka valve, tutup valve bila masa waktu yang diperlukan untuk bypasskan gas petrol tadi, dia akan transfer. Dia akan buka laluan. Dekat sini ada valve satu. Macam ni. Ada valve. Okey. Jadi actuator ni digunakan tadi untuk membuka laluan. Kalau tak ada actuator, contoh kalau tak ada actuator kan, kita terus je pakai je. Maksudnya terbuka saja, buka je laluan kan. Biasanya dia akan majoriti yang saya jumpa bila
tangki tu bermeluap ataupun kalau contoh yang macam elektronik kan, dia ada sensor tau. Bila dia tengok gas tu terlalu meluap, dia akan info dengan ECU. So ECU akan hantar ke solenoid untuk buka laluan supaya boleh dibypasskan. Tapi kalau yang jenis mechanical macam ni, start engine je biasanya tak terbuka, tapi dalam kadar RPM tertentu baru terbuka. Kadang-kadang ni minyak meluap, contohlah kita masukkan dalam botol kan, masuk dalam botol koncang-koncang masa tu meluap. Ataupun panas tengah hari kan meluap. Tapi biasa bila kereta bergerak, ada pergerakan depan belakang kiri kanan, jadi minyak akan berkocak masa tu petrol akan meluap. Bila meluap tu barulah gas tu akan terus pergi disedut oleh intake manifold melalui cakut kanister. Okey, contoh kat sini sekejap contoh meluap dia apa meluap, kemudian saya sebab saya nak kena lukis jadi mudah faham. Masa ni gas akan masuk dan masa sama intake enjin akan hidup, enjin hidup. Jadi bila ada vacuum terhasil, maka valve tadi di sini akan terbuka. Valve ni akan terbuka dan akan valve tadi terbuka dan dia akan transfer gas tadi bersama-sama ke dalam intake manifold. Terus masuk ke dalam intake manifold. Maksudnya kalau kereta zaman dulu, udara yang masuk ke dalam intake manifold tu hanya udara saja semata-mata. Tapi yang ada cakut kanister ni, dia masuk bersama dengan gas petrol yang meluap tadi, masuk bersama. Okey, lepas tu ni ada pada bawah ni pun ada juga udara masuk di bawah cakut kanister tu pun ada juga. Tapi itu dia guna macam apa kita panggil tu? Kalau kau sedut tak ada lubang, maksudnya tak boleh sedut, faham tak? Panggil apa tu? Ada straw, tapi kita tutup depan lubang, tak boleh sedut kan? Jadi tak guna lah. Jadi apa yang dia buat adalah ada satu lagi laluan bawah untuk udara masuk bersama-sama dengan gas petrol tadi, kemudian akan akan terus ke intake manifold. Jadi jadi udara tadi, kalau dulu punya petrol, dulu punya kereta udara saja masuk, tapi sekarang ni bersama-sama dengan gas aircon. Jadi lebih efisien tau sebenarnya. Bila udara ada gas, dia jadi lebih apa kita panggil? Lebih cekap. Pembakaran lebih baik. Lebih baik. Lebih efisien lah orang kata. Penyempurnaan pembakaran tu lebih, orang kata apa, lebih optimum, lebih cantik. Optimum. Sebab sekejap 1 minit. Zul, terang sekejap. Sekejap. So macam kita tahu, macam yang Reza cakap so dia pembahagian yang dekat valve tu, solenoid dia tu, dia terhasil daripada pergerakan daripada dia punya penguapan tu lah. So jadi kalau orang kata daripada segi mechanical punya pergerakan, mechanical punya pergerakan ni pada certain RPM tu dia akan bergerak. Maknanya bila terhasilnya penguapan yang terjadi pada tangki tu, so vacuum yang ada pada cakut kanister tu, dia akan buka dan memberi laluan kepada penguapan yang itu terus masuk ke dalam throttle body. Kalau kita tengok daripada gambaran yang ada kat sini, dia ada dua pecahan. Maknanya satu dia akan masuk kepada throttle plate ataupun throttle body, kawasan throttle body. Satu lagi dia akan terus masuk kepada intake manifold. So kesimpulannya yang ada dekat sini sebenarnya dia cuba membantu enjin tu untuk memastikan dia dapat menghasilkan orang kata apa, daya kekuatan yang betul-betul optimum. Maknanya benda tu kita dapat kecekapan enjin terhasil tu dengan lebih sempurna, pembakaran dia lebih sempurna. So pada awalnya kita tahu yang kalau kereta pada zaman dahulu memang dia masuk semata-mata udara, tetapi dengan ada cakut kanister ni dia membantu daripada segi udara dan vacuum serta penguapan minyak yang terhasil tu untuk memastikan kita punya enjin ni dapat bergerak dengan lebih sempurna lagi. So pembakaran kita lebih cantik. So daripada segi orang kata pembuangan daripada penguapan minyak tu pun tidak terbuang begitu je. Kita boleh recycle balik benda tu, masuk balik ke dalam kita punya engine system supaya benda tu dapat bergerak dengan lebih sempurna lagi. Daripada bazir meluap tu baik masuk dalam intake, bakar lagi cantik. Ya, betul. Benda tu pun dapat kita orang kata apa, bantu kita punya sistem engine tu dapat bergerak dengan lebih baik lagi. Menambah kecekapan.
Betul. Okey. So yang seterusnya. Dia hang lagi. Dia hang je. Hei. Buat darah Aduh. Saya rasa kena clearkan dulu lah semua lukisan tu baru boleh. Klikkan apa? Lukisan tu dulu. Lukisan. Saya dah Ah. tekan. Main-main. Ni dia. Ni pun salah satu lah bagaimana kita tahu cangkul kanister berfungsi. Jadi dia proses dia bertangkir pergi ke fuel check valve ke, ataupun ada setengah tak ada setengah ada, depend. Tapi benda tu akan melalui masuk dalam cangkul kanister. Cuma benda ni kadang dia elak daripada minyak yang masuk. Okey. Lepas tu dia masuk dalam cangkul kanister dan masa yang sama bila enjin hidup automatik dia akan transfer. Okey. Okey, saya seterusnya sekejap sekejap je dah berapa dah masuk berapa minit ni. Kami dalam grup dalam ilmu sektor pengangkutan ni kita tak lama-lama tau, sebab macam kami kerja di berbagai industri, kadang-kadang penat, maksudnya ada kerja lagi yang kami kena teruskan. Okey, so kita tengok video sikit, pendek je video ni, boleh Another kind of storage device is a canister of activated charcoal. Activated means the charcoal is porous with a large surface area. It can store large quantities of fuel vapor. It has connections for the fuel tank vent line and the purge line, which carries the vapors to the intake manifold. In some designs on carburetted engines, it also has a connection from the carburetor bowl. When the engine is running, the action of the piston during the intake strokes creates a low pressure area in the inlet manifold. This can be used to open a purge valve, which draws... masa ni lah bila dalam masa tertentu ataupun dalam pressure tertentu, bila vacuum tu tinggi, barulah actuator ni akan berfungsi. Bila berfungsi, baru dia buka laluan supaya gas yang ada pada gas tangki ataupun gas petrol tadi dimasukkan ke dalam intake manifold, kemudian dibakar dalam combustion chamber. Berbanding dengan dulu, kalau dulu meluap je lah, buang saja kan. Tapi bila ada cangkul kanister ni, ada sistem ni, dia guna pakai balik, dia recycle, guna balik daripada terbuang. Okey, saya teruskan. Fresh air into the bottom of the canister. The air collects the vapor and directs it to the inlet manifold, where it is drawn into the engine and burned. The purge valve is designed to operate only at speeds well above idle. If it operated at low speeds, the extra fuel vapors could upset the air-fuel mixture, which could cause poor idling and rough running. The evaporation of automotive fuel is a major source of hydrocarbon emissions. The rates of evaporation are higher with petrol than diesel because petrol is more volatile. Okey. So yang seterusnya. Okey, tanda-tanda kerosakan pada sekejap Okey. Hello Zul, dengar Dengar. Boleh. Teruskan. Okey, tanda-tanda kerosakan pada cangkul kanister yang kita boleh tengok. Biasanya kerosakan pada hos lah. Okey. Kerosakan pada hos, maksudnya kadang-kadang hos tu dah lama kan. Hos kita panggil apa, masuk ke bahagian maksudnya dia nak reput dah berlaku pereputan. Merekah. Getah kalau dah terlalu lama kan, bila kita sentuh kadang dia boleh jadi macam powder. Dia bukan powder, dia pecah-pecah kecil. Jadi getah kalau terlalu lama. Saya kalau macam saya, pengalaman saya kalau kereta, saya selepas 10 tahun kereta yang berumur lebih pada 10 tahun, biasa saya suggestkan hos semua ganti. Hos vacuum minyak ganti.
Hose brake saya check dulu. Tapi kalau dekat service center, biasanya kalau dah 10 tahun kita dah saja general overhaul. 10 hingga 15 tahun kita general overhaul terus buat. Kita recommendkan lah sebab kita takut benda-benda kecil macam ni pun kadang melibatkan benda lain juga. So kita nak mengurangkan benda tu, so kita recommendkan untuk tukarkan lah mana-mana hose yang maknanya orang kata okay, kereta tu dah lebih daripada jangka hayat sepatutnya. So kita recommend untuk tukar lah untuk mengelak kejadian-kejadian yang tak diingini berlaku lah. Okay. Lepas tu kerosakan pada clip hose. Okay. Clip hose ni kerosakan dia tak terlalu kritikal sebenarnya sebab dia biasanya tahan lama. Kereta reput pun clip hose tahan lagi. Itu masih berkilat lagi. Clip hose Kilat. tu. Okay. Seperti macam baru lagi. Baru. Saya macam dulu saya pakai Ford apa ni? Saya pakai Ford Escort Gear. Kan? Pintu dah nak roboh lah. Memang meleduk je kan. Tapi clip steady, maintain, clip tak loose pun. Clip lagi tahan pada kereta. Bertuah betul. Lepas tu kita kerosakan pada charcoal canister. Okey, apa yang berlaku kat charcoal canister ni kalau rosak, seperti gambar yang saya bagi ni, dia jadi pecah-pecah halus. Bila jadi pecah-pecah halus ni, yang paling bahaya sekali adalah kalau termasuk ke dalam ataupun masuk dalam laluan yang nak masuk ke dalam intake manifold tu, dekat purse tu akan berlaku sumbat lah, dia akan sumbat. Ataupun tersumbat pada permukaan valve. Ataupun dia akan masuk ke dalam sekejap macam sekejap. Saya rasa dia tak kena. Sekejap Boleh tunggu sekejap Apa kita panggil? Saya punya terkeluar sendiri. Sekejap Cikgu dengan Zul sekejap Dia Boleh, tak ada masalah. Internet live keluar sendiri. Ini pun buat Ada dalam ada orang tendang ke tu? Tak tahu lah. Ada orang tendang. Tak ada. Saya apa ni? Rating bagi 5 lah. Kejap Dia kita panggil apa? Saya keluar dia automatic, tak tahu dia terkeluar. Saya pun pelik. Dia apa kita panggil? Keluar daripada dia tengah-tengah on dia keluar. Sekejap Boleh sekejap cikgu Cikgu Anwar. Cikgu. Hello cikgu. Ada. Kejap cikgu, dia terkeluar. Dia apa? Dia keluar daripada Facebook. Pandai dia Dah sejam ke apa? Selalunya dia sejam ke? Macam mana? Dia dah lebih sejam ke apa? Selalunya sejam kot. Maybe. Ke Zoom yang sejam? Tak, Zoom ada lagi. Zoom nanti 40 minit nanti saya tukar tu. Tak, maksud saya Facebook keluar. Saya punya live keluar. Dia terkeluar daripada tu ke? PC? Saya tahu apa pasal dia keluar. Sekejap Inilah dia, dah tua-tua baru nak belajar pakai komputer jadi macam ni. Sekejap saya ni sekejap. Aduh. Saya tukar sekejap Stop share screen. Dia keluar daripada Facebook. Maksudnya dia tendang keluar. Paste. Okey, saya start balik Bismillahirrahmanirrahim.
Go live. 3, 2, 1, action. Hai. Buat lawak lah. Okey, sekejap saya nak check sekejap. Cikgu ada kat rumah cikgu? Okey. Dekat rumah, kat kampung. Oh, kat kampung. Cikgu balik Johor. Kampung cikgu Johor Balik pekan je. Oh, bukan. Pahang. Rumah. Balik rumah cikgu mertua ke rumah cikgu, rumah ibu mak cikgu? Rumah mertua. Mertua. Okey, saya start balik. Sekejap Balik pekan. Balik pekan. Balik pekan. Saya Pahang tak berapa main sangat. Pernah sampai Temeluk. Lepas tu saya kalau Pahang ni kadang balik lagi ke Bentung. Pergi Bentung balik Gobak alamak, Zoom meeting dah habis. Saya add semula balik sekejap. Boleh ataupun saya teruskan, ada dalam 10 minit lagi saya tukar. Boleh cikgu? Dengan Cik Zul? Boleh. Okey. Boleh. Kalau saya tak pakai Zoom meeting, saya tak boleh nak jemput Cik Zul. Kalau tidak ada seorang lagi masuk, tu pun mahir kau, tapi dia ingat kelas saya pagi, jadi dia prepare pagi. Rupanya dia ingat malam dia dah keluar. Dia kata tak apa, next time insyaAllah saya jemput dia. Tu pun bagus kat tu. Okey, saya seterusnya saya sambung. Okey, maaf tadi terkeluar. Dia terkeluar daripada, kita panggil apa, daripada saya punya fanpage Facebook. Saya pun tak tahu kenapa keluar. Saya pun minta maaf, tak mahir pakai komputer sebenarnya. Tak mahir guna Facebook kan. Jadi tu kau tiba-tiba keluar tak tahu. Okey, saya sambung. Lepas tu kerosakan cakul ni tampak. Bila dia jadi pecah-pecah halus, yang berlaku adalah bila dia masuk ke dalam intake manifold. Jadi laluan akan jadi tersumbat. Tu yang jadi masalah. Jadi tersumbat. Okey. Lepas tu reput. Biasanya reput pada permukaan cakul ni. Cakul yang saya masukkan reput ni, contoh biasa reput adalah pada bahagian ni. Ini selalu reput bila dah terlalu lama sebenarnya. Ni akan reput ni. Ini akan reput. Reput dah lama. Okey, biasanya kalau dah lama memang akan reput dan mudah patah. Jadi kalau tak berjaga-jaga, tak berhati-hati, dia akan patah. Patah. Zul, kau pernah cakul kanister, tahu berapa harga? Cakul kanister Kau jangan bagi Range Rover punya pula. Harga kalau daripada segi untuk Pro 2 tu tak sampai 100 lah. Kiranya benda tu masih boleh, orang kata masuk akal lah untuk kalau kita nak tukar benda tu. Tapi kalau tak mahal lah. Tapi kalau melibatkan kereta-kereta yang ada branding, kereta-kereta yang orang kata apa, Continental apa semua ni, jangan terlalu mengharap lah yang murah. Sebab kalau murah pun mungkin benda tu tak ada pengisian cakul dalam tu. Maknanya kita tahu kita beli benda tu kosong. So kena berjaga-jagalah kalau beli benda tu murah kan. Kita kena pasti sama ada betul tak dalam tu ada cakul. Kadang-kadang kita rasa berat tapi bila kita dah buka tak ada apa-apa, kosong. Jadi tu yang bahaya tu. Kalau majalah Dem Bramboy dulu kan. Majalah Dem Bramboy kan ada cerita apa? Orang ada bagian tolak video tape tu. Recorder tape. Orang tu pun beli. Recorder tape. Balik rumah batu-bata dalam tu. Jadi perlu berhati-hati lah. Masa nak beli second pun boleh. Okey je, second pun boleh pakai lagi. Kalau tak beli baru beli second. Boleh je. Sebab dia cakul ni dia nak tapis ataupun dalam lain apa tu biasanya untuk cakul ni. Saya pada filter. Dia sebenarnya selain daripada filter ni, cakul ni juga dia pakai untuk
orang kata macam kira penapisan lah. Kiranya nak kata filter memang filter juga. Secara asas, secara umumnya benda tu memang dia dipanggil filter, penapis. Sebab kalau directly masuk bahan, orang kata apa, penguapan tu directly masuk, so macam Cik Rizal cakap tadi, dia berkemungkinan boleh jadi tersumbat ke apa. Sebab tu dia perlu ada filterize, maksudnya benda ni perlu ditapis supaya bahan yang termasuk dalam benda tu kita dapat minimumkan pengurangan benda tu masuk. So kita perlukan benda-benda yang orang kata apa, penguapan minyak tu sendiri saja yang perlu ada dalam hose tu. Selain daripada tu kita perlu filter dan kita perlu terapkan dalam kita punya cakul filter supaya benda tu dapat disimpan dalam tu pada masa yang sama ataupun pada masa tertentu kita boleh buang ataupun kita boleh buat penggantian baru. Okey. Lagi jenis-jenis kerosakan lagi biasanya kerosakan pada valve. Sebenarnya cakul kanister ni susah nak rosak tau sebenarnya. Sebab apa susah nak rosak? Sebab dia hanya pada, maksudnya dia cuma macam kerja untuk laluan gas. Dan sebenarnya tak kritikal. Dia tak macam fuel regulator, laluan penahan minyak tu kan, bagi pressure sentiasa maintain dalam minyak. Minta maaf kalau ada yang contoh saya sebut fuel regulator, ada yang tak tahu. Sebab itu sebab saya buat kelas ni. Cuma kadang-kadang saya pakai bahasa teknikal ataupun komponen-komponen ni. Ada yang tak tahu sebab kadang-kadang yalah, macam saya kebetulan saya memang kita orang teknikal. Jadi kami sebut siapa yang tak faham macam apa yang kami sampaikan, InsyaAllah sampai tu masa nanti kita punya, saya akan buatlah video ni berterusan nanti. Sampai tu masa nanti tuan akan faham. Cuma tinggal lagi untuk subjek yang kita nak cerita tu belum sampai lagi waktu dia. Belum duduk kat tempat dia lagi. Okay. Contoh macam regulator, bila kereta high RPM, pressure naik sampai 3 bar. Tapi kalau idling, maksudnya RPM bawah 1000, dekat meter RPM tu kan 1, lepas tu sama dengan kali dengan 1000 kan, maksudnya 1000. Di bawah 1000 kita panggil idling idling, melahu bahasa Melayu. Melahu. Melahu. Idling. Bila dalam masa idling, kadar kalau untuk valve regulator tu, maksudnya dalam masa idling pressure dia sekian-sekian. Bila high RPM, pressure dia sekian-sekian. Jadi maksudnya dia on off masa sentiasa bergerak. Tapi kalau macam cakul kanister ni dia tidak melibatkan tekanan yang tinggi pada dia. Jadi biasanya susah nak rosak. Tapi kalau untuk kes elektronik yang pakai elektroniknya, yes, boleh merosak, boleh rosak sebab komponen elektronik bukan boleh dekat tempat panas selalu kan. Okey. Lepas tu yang seterusnya tersumbat macam tadi saya cakap lah, tersumbat disebabkan cakul kanister tu dah terkeluar daripada filter tu, dan dia pergi ke masuk dalam intake manifold. Okey, bagian inspection. Contoh kat sini kita bagi contoh kat sini sekejap okey. Contoh kat sini kita panggil sini pengujian mengikut spesifikasi. Okey, kalau ikut pengujian seperti yang dalam slide ni saya tunjuk, kita kena test dengan contoh kalau macam actuator ni, kalau yang ini kita boleh test pakai vacuum test gauge. Vacuum test gauge kalau kat sini. Vacuum gauge tester. Vacuum gauge tester. Aduh, lidah keras bang. Saya hari ni sempat makan western tu yang rasa English okey sikit. Itulah pasal awak nak sama belacan ni. Macam apa PURGE pot tu apa? Bunyi dia push pot. Orang makan western lain bang. Aku belacan. Jadi kelu lidah cakap. Okey. Lepas tu seterusnya saya terus kejap Zul tolong kejap Zul boleh? Boleh. Okey. So untuk inspect, kata apa? Inspect ni macam on the way. Kita perlu on the way. on the way.
kenal pasti. Okay, macam mana nak kenal Okay, pasti cakap kanister tu daripada segi kerosakan atau tidak. So kita tahu daripada segi sistem cakap kanister ni kita boleh kenal pasti. Maknanya daripada segi pengujian, okay, pengujian benda tu kita perlu tahu macam mana cakap kanister tu adakah ia masih digunakan, masih boleh digunakan ataupun masih orang kata apa, perlu ditukar ataupun apa cara sekalipun lah. So kita perlu adakan benda ni pengujian supaya apa-apa yang terjadi dekat kita punya cakap kanister kita boleh tahu. Okay? So saya mencelah sikit boleh? Boleh. Saya add balik sekejap. Boleh Boleh. Saya add balik sekejap Cikgu, saya add cikgu balik Hello cikgu. Saya add cikgu balik sekejap. Hello cikgu Noah. Boleh. Sekejap Okey, maaf siapa yang sedang melihat ni sekejap. Kami gunakan Zoom meeting juga sebab saya nak communicate dengan Cikgu Noah, lepas tu lagi satu dengan kami punya ni technical. Saya punya technical lah. Saya tak tahan. Kejap saya add dulu saya punya team. Hello. Okay, on the way. On the way. Hello. Okay. Okay. Sekejap saya hantar dulu. Okay, Zul. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Sekejap anak saya mengaji ni, pergi mengaji. Betul minta tolong mak dia. Itu. Lepas tu orang tu hantar mesej, anak dah habis ngaji. Minta tolong isteri ambil. Tu yang tadi ada call tadi. Sekejap Okay, so saya lanjak lagi dalam 15 minit 20 minit. Sekejap boleh? Sebab tadi ada kesilapan teknikal sikit. Maksudnya kena internet kacau lah apa semua kan. Okay, saya teruskan. Sementara tu kita tunggu Cikgu Noah. Tak apa, boleh terus. Boleh teruskan. Cikgu Noah pun dah masuk. Okay, Zul, boleh ni tadi? Okay. Okay. Alright, untuk okay, kita bersambung balik yang tadi punya. Okay. So untuk pengujian cakap kanister ni kita tahu daripada segi orang kata apa, rekahan ataupun kerosakan pada dia punya joining pipe dekat cakap kanister tu kita perlu kenal pasti dulu lah. Kadang-kadang benda ni penguapan ni dia terjadi sebab panas. Okay. And then kalau dia terletak dekat bahagian bawah tangki tu pun berdekatan dengan kawasan-kawasan exhaust, so dia still mendapat haba. Okay, sebab tu kita tahu untuk kita buat pengujian pada kita punya cakap kanister tu kita perlu kenal pasti sama ada tak rekahan yang terhasil dekat dia punya joining part
pada charcoal canister tu. Okay. Sebab kalau kita buat penggantian pada hose baru pun, sekiranya kita punya charcoal canister tu pun ada rekahan, so orang kata apa, tak ada guna lah membazir. Sebab kita dah tukar hose tapi sebenarnya kita perlu tukar charcoal canister. Okay. So bila terjadinya kebocoran macam tu, sebaiknya pun kita perlu tukar lah untuk dia punya charcoal canister. Tetapi kalau orang kata benda tu, setengah orang kadang-kadang kita tahu bajet dia, mungkin orang akan fikir adakah benda ni wajib ataupun benda ni tak wajib, ataupun benda ni perlu ke atau tak perlu. So macam saya cakap tadi, seharusnya benda ni kalau ada kerosakan perlulah diganti. Okay? Sebab benda ni pun ada kebaikan dia, ada keburukan dia juga. Okay? So untuk kebaikan dia macam kita tahu tadilah, dia dapat menghasilkan enjin, membantu penghasilan enjin yang lebih sempurna. Okay? So untuk benda ni juga, charcoal canister ni sebenarnya dia penghasilan dia pun daripada segi orang kata apa, untuk mengenal pasti tu pun tak terlalu rumit. Okay? Sebab kita boleh tahu, sebab tu daripada segi pemindahan, kalau daripada bahagian bawah tangki naik ke belakang intake manifold, lepas tu dia tukar pula ke bahagian tepi, dekat area suspension punya depan tu, ataupun dekat area fuse box. So benda tu kita lebih mudah untuk kendalikan, ataupun kita lebih mudah untuk physically nampak benda tu. Okay? Sekiranya apa-apa terjadi, kita tahu daripada segi pecahan hose ataupun rekahan pada kita punya connecting joint tu, so kita boleh nampak dan kita boleh buat penggantian. Okay? Untuk charcoal canister tu sendirilah. Okay? Sekiranya ada kerosakan, kita perlu tahu macam mana untuk memastikan penghasilan yang terjadi. Okay? Okay. Dalam masa sama juga ni macam yang kalau kita tengok dekat skrin sekarang ni adalah dia punya inspection lah, cara nak uji. Okay. Cara nak uji macam mana nak tahu charcoal canister tu okey atau tidak. Biasanya kita boleh check. Contohlah, yang sebenarnya yang paling penting adalah charcoal canister tu tak tersumbat. Itu yang paling penting. Kan? Yang paling penting paling tak utama. tersumbat. Benda utama. Ya, benda paling utama. Jadi apa yang perlu kadang kita first kali kita check kat Toyota dia pakai vacuum gauge test tu. And then masa kita pump kan, dia terbuka, lepas tu kita tiup. Tengok ada saluran tak? Ada boleh bypass tak? Boleh tembak daripada bawah. Contoh kalau macam saya kat sini, kita tahu ada punya actuator. Kan? Kita tahu ada punya actuator. Contohnya saya bagi gambar lain. Contoh sini. Contoh. Kita gunakan kat sini. Contoh ini dia punya actuator. Saya akan test pakai gauge, pakai vacuum test gauge. Kemudian kita ambil, kita pump. Bila valve terbuka, dekat charcoal canister ni kita boleh test, tiup daripada bawah. Tengok boleh bypass tak? Dia boleh bypass, boleh transfer tak daripada ke sini. Okey. Maksudnya kat sini kita tahu dia boleh bypass tak? Okey, kalau daripada tangki kita tengok dia boleh bypass, boleh tiup atau tidak masa kita buka valve. Sebab kalau masa valve terbuka, tiada laluan udara yang boleh keluar. Sebab kebanyakan semua dia buat one way. Macam one way valve lah, dia bukan two way valve. Tapi ada yang ada two way valve. Jadi kita tutup bahagian. Lepas tu kalau kita asingkan pada actuator ni, kita test pada dia punya charcoal canister saja pun boleh, tak ada masalah. Tapi itu salah satu inspection dia lah. Yang penting tak tersumbat je. Sebab charcoal canister ni jangan tersumbat. Kalau tersumbat tak ada function lah. Tersumbat satu perkara. Kalau charcoal tu sendiri pecah-pecah, pergi transfer masuk dalam intake manifold, kacau lah. Dah lah. Kita sekarang ada EGR. Ada lagi lah banyak kerja bang. Daripada 2-3 daripada ni terus jadi banyak belanja terus. Jadi kat sini kita boleh nampak macam mana dia buat pengujian. Tambah kerja mekanik lah tu. Tambah kerja mekanik, tambah duit. Okay. Rezeki untuk dia lah tu.
Jadi ni cara pengujian dia lah. Tapi cakul ni tak apa sangat. Maksudnya nak dapat kes rosak ni kalau saya tak banyak. Okey. Sepanjang seumur hidup, tak adalah seumur hidup. Sepanjang jadi mekanik, cakul kanister ni saya pernah 2 kali saja. 2 kali ke sekali macam tu lah. Sebab dia memang susah nak rosak. Okey. So waktu pemasangan pula, okey, biasanya pastikan penyambungan pada paip getah tu tepat dan betul. Kalau saya contoh masa saya muda dulu kan, saya suka marking. Kadang-kadang kita ialah lupa kan. Saya marking lah. Letak nombor. Ni nombor 1, nombor 2. Nombor 1 ni pun nombor 1, nombor 2 ini pun nombor 2, nombor 3 yang ni pun nombor 3. Tapi kalau ikutkan contoh, ada setengah cakul kanister dekat luar. Contoh ada setengah kat luar. Dia pakai hose dia untuk actuator kecil. Untuk masuk ke tangki besar. Untuk masuk untuk masuk ke intake manifold besar. Daripada tangki besar. Ataupun daripada tangki kecil. Dia akan buat supaya katalah macam vacuum, untuk vacuum takkan boleh masuk ke intake manifold sebab besar kan. Dia punya hose kan. Jadi biasa ada setengah design dia buat macam tu. Untuk vacuum kecil, untuk daripada tangki besar, untuk intake manifold besar ataupun sederhana. Dia tak buat sama. Depend. Tengok jenis. Tapi kalau saya katalah kita ada penyakit pelupa kan. Penyakit pelupa, makan semut ke busut ke macam tu. Jadi marking je. Kan. Okey, lepas tu lakukan pemasangan dengan berhati-hati. Elak berlaku kerosakan pada penyalur dan penyambung. Yes, selalu kalau dah lama reput lah selalu. Pecah. Kadang kesian lah customer kan. Nanya dia. Yalah, kadang kita nak cepat kan. Nak ketat. Itu sebab saya cakap tadi. Zaman dulu punya cakul kanister duduk kat tangki. Leceh. Lepas tu duduk belakang intake manifold. Sekarang punya cakul kanister banyak duduk dekat bahagian tepi saja. Kadang-kadang duduk dekat sebelah ABS modulator je. ABS pump ke, tak pun duduk dekat bahagian absorber kan. Macam ni kan, dia senang nak repair. Itu nak repair senang. Jadi mudah. Tak terlalu rumit kalau banding dengan design dulu kan. Macam ni. Dia jam pula. Macam ni yang kita tengok. Tengok cakul kanister. Simple je kat sini. Dekat senanglah kerja. Tidak, dulu bawah tangki. Kalau repair Land Rover tak apa kot. Cakul kanister duduk kat bawah tangki. Katalah Land Rover tu petrol kan. Tinggi kan. Tak payah jack. Kan. Ambil tilam sikit. Baring bawah. Tapi kalau kena kereta datang pula, lowered pula, alamak satu kerja. Banyaklah kerjanya. Banyak prosesnya. Okey. Seterusnya sekejap dia main-main. Okey. So dari segi pemasangan lah. So kalau saya, kalau tak biasa kita bukan tak biasa, kadang-kadang contoh macam masa kat service center dulu pun, mahir macam mana orang tu kerja pun, manual kena tengok. Mesti ada marking. Manual pun tengok. Lepas tu kena marking. Sebab kalau salah pasang, alamak bang, potong gaji bang. Kalau rosak pula kan, potong gaji bang, salah pasang, breakdown tengah jalan pula, cantik. Kena bulan tu pula nak renew road tax ke, nak renew road tax kereta, motor. Jadi. Jadi bos pula tak boleh tolak ansur, potong. Balas, bawa bekal. Bawa bekal, saya pun bawa bekal. Okey, so berjaga-jagalah. Okey, so kat sini pun ada dia punya diagram lah. Okey. Sebenarnya seorang mekanik ataupun PP, pegawai penilai yang nak ajar scam ni, sebenarnya kita kalau student, nak ajar student ni kena ajar diagram. Sebab nanti kat service center tak ada satu orang pun yang akan ajar. Tak ada masa. Contoh katalah saya nak buka-buka, tak tahu pasangan, saya lupa. Lepas tu, alamak, tolong ajar Man. Sorry lah, tak ada masa. Kau tengok manual, kau buat manual lo. Lagi satu, kalau kat sini kita perhatikan gambar ni, nampak ni, dah ada mark. Ini satu style, jatuh. So kita dah tahu lah. Kalau pada tank macam ni, jadi kena mark. Biasanya the mark ni akan pergi ke intake biasanya. Okay.
Lepas ni ini bawa vacuum lah. Okay, saya seterusnya. Wish, bang, cakul kanister kat sejam bang. Macam Cakul kanister sejam oh. Saya rasa kalau saya buat satu enjin ni kelas, mohon 6 bulan habis ni. 6 bulan setahun ni. Aduh, Tapi kita tengok kepada kita punya permintaan lah. Kalau orang kata apa, kita tengok sehabis baik yang kita boleh tolong lah. Kita buat tengok macam mana. Tengok kalau sebab masalahnya kami bahagian teknikal kadang-kadang ada audit. Audit lagi lah. Balik pun malam. Masing-masing ada komitmen tersendiri. So kami pun tak boleh nak keluangkan masa. Ni pun masa yang ada ni pun kami cuba bahagikan sikit lah. Supaya sama-sama dapat. Belum jadi AJK surau ke Tok Siak lagi busy. Itu nama dah kena petik, tapi cakap kat AJK tunggu dulu. Ada lagi nak buat. Ada. Okay, lepas tu cara penjagaan plastik. Biasanya kena pastikanlah komponen kadang-kadang bersih. Sebab apa kadang-kadang bersih? Contoh plastik ni paling risau adalah minyak hitam. Sebab minyak hitam makan plastik Zul. Lama-lama. Betul. Dia boleh makan plastik. Terhakis. Dia terhakis. Minyak enjin minyak enjin. Dah lah cakul kanister tu duduk kawasan enjin, kawasan panas. Kan? Panas, lepas tu kena minyak pula. Tak lama tu. Tapi buat masa ni kes pecah, jarang-jarang lah, reput lah hello. Lepas tu elak terkena minyak enjin, macam saya sampaikan tadi, letak di tempat yang telah ditetapkan. Okey. Maksudnya kita kalau ada bracket tu letak kat tempat bracket, sebab kadang bracket dia tu boleh fleksibel lah. Sebab kalau cakul kanister ni letak tempat, contohlah dia punya bracket tak ada apa kita panggil, tak ada benda absorb kan. Cakul kanister tu, cakul tu sendiri senang pecah, cepat rosak. Jadi ada setengah kawasan tu dia letak macam ada rubber, dia ada mounting dia sendiri untuk ni. Tengok jenis kereta lah, ada setengah saya tengok tak ada pun mounting ke untuk dia, maksudnya tidak terlalu. Kalau kereta langgar lubang, cakul kanister tu kasak, bahaya kan, cepat rosak so elak langgar lubang. Okay, jadi paling elok letak kat tempat asal dia. Sebab ada setengah bracket memang dia design untuk elak dia daripada mudah rosak. Jangan kita pun modify biar modify tak tahu tak salah langkah jadi ni. Okey, jadi kena kat belik. Okey, pastikan cakul kanister dipasang bersama dengan penyangkut ataupun bracket lah yang disediakan. Okey, regeneration valve. Okey, ini yang saya panggil tadi valve pada ini last lah Zul last, lepas tu kita boleh. Minta maaf tuan-tuan yang tengok ke apa, kami tak boleh lama sebab pertama ialah kami kerja hampir setiap hari and jadi Sabtu pun kerja, Ahad pun kadang-kadang kerja, macam saya kerja, lepas tu kena kerja jadi banyak kadang kami pun komitmen sebab kami ada pelajar. Jadi kita kadang-kadang masa tu terhad. Sampai kadang-kadang macam saya pun kadang tak balik rumah sebab banyak kerja. Okey, jadi kami cubalah tengok. Tapi kami akan teruskan. Kita akan teruskan keluar jilid 1, jilid 2. Kita akan teruskan, betul. Kita akan teruskan sampai Abang Jamil mampus. Okey, seterusnya. Ni dia punya valve yang ada pada atas cakul kanister. Diletakkan di antara laluan lah cakul kanister ke intake manifold. Sebagai contoh kat sini boleh tengok. Dia letak di antara, sebab dia nak buka dan tutup laluan. So saya cakap, kalau yang jenis elektronik, dia akan berhubung ICU lah untuk buka waktu bila. Kalau yang mechanical dia pakai vacuum. Tengoklah. Mungkin dalam pertengahan RPM, antara 3000 RPM ke 5000 RPM ataupun high RPM baru terbuka laluan, baru boleh ditransfer gas pergi ke cakul kanister masuk dalam intake manifold. Depend pada design. Sebab kadang-kadang design lain, yang ni lain. Dia bukan apa, dia sama, tapi kadang dia ada tersendiri, ada penyebab dia. Kenapa yang ni lewat ada. Nanti ada masa saya kongsi lagi. Okay, so yang ni simple lah.
Okey, ni dia punya macam kita panggil actuator dia lah. Cuma satu actuator secara mechanical. Macam ni mechanical lah ni. Ni mechanical lah ni. Okey. Sorry, salah tunjuk lah. Tu pelik. Ni macam mechanical. Yang kedua ada elektronik kat sini lah. Ni ada pakai elektronik. Itu ni dia control by ECU lah. Bila dia ada waktu-waktu terbuka, bukan sentiasa terbuka. Bergantung mengikut keperluan dia. Okey. Lepas tu yang saya tambah sikit. Boleh. Apa ni, macam mana tahu antara tengah-tengah live ni ada pengguna kereta apa, tangga BLM ke apa ke kan. Okay. So selalunya regeneration valve ni kita boleh dengar orang kata bunyi macam bunyi mesin jahit. Kadang-kadang benda ni terjadi bila kalau kita start enjin kita lama, kita idle, so benda tu akan bunyi. So salah satu macam bunyi mesin jahit. Kalau siapa yang ada mesin jahit kat rumah tu, tak lagi sekali cara bunyi dia. Okey, teruskan. Okay. So benda tu bunyi macam mesin jahit lah orang kata. So kadang-kadang kita masih tercari-cari kat mana salah satu faktor utama ni. Tapi kalau pengguna Saga, Proton Saga BLM ke apa ke, sebab benda ni terletak di atas intake manifold. Okay? Ada yang setengah kata pergi kedai kita check, kata intake manifold rosak, intake manifold berbunyi. Padahal kita punya regeneration valve ni pun kadang boleh rosak. Memang dia dikontrol by ECU. Tapi kadang-kala kita tak tahu daripada segi dalaman dia tu, dia punya mekanisme dalam dia tu, kita tak boleh nak buka. Okay, maknanya dia kadang-kadang bila dah sampai masa, dia boleh jadi tersumbat, dia boleh jadi pecah, dia boleh jadi orang kata apa, spring dia jadi keras, dia tak ada main. So benda tu sentiasa terbuka ataupun tertutup, kita tak tahu. Okay, sebab tu kalau sekiranya ini saya dapat nasihat pada orang pun, saya cuba sampaikan juga kepada siapa yang dengar ni nanti. So kalau sekiranya ada terdengar bunyi macam mesin jahit pada kenderaan apa kan, cuba kita tengok balik dekat kita punya regeneration valve ni, tengok dekat dia punya connector, tengok dekat dia punya penyambungan itu ada kebocoran tak, ataupun dia punya valve tu masih boleh pakai lagi atau tidak. Okay, jadi sekiranya kalau benda tu dah terlampau lama, saya sarankan tukar dulu benda tu. Okay, baru kita akan tengok apa kejadian yang lain yang terjadi. Bunyi-bunyi kadang-kadang ni intake ni. Lala yang salah tu barrel yang buka laluan panjang laluan pendek tu. Kadang saya betul juga berfikir juga kadang macam Campro kan dia plastik, dia punya intake manifold kan. So dia ada buat dua laluan kat situ. Satu laluan untuk high RPM, satu low RPM. Laluan panjang untuk low RPM, laluan pendek untuk high RPM. So ada tu ada kadang-kadang bunyi kadang-kadang bunyi. Tadi bang bunyi dia? Dah sekali je. Kadang-kadang bunyi, kadang-kadang dia jadi pula. Kadang bunyi. Jadi kadang-kadang kita bilang, ini dia punya barrier dengan dia punya motor kat tepi tu, dia punya ni kan. Rosak ni ganti dengan intake tu. Lala tukar pakai Gen 2 punya intake. Modify sikit. Aduh, tapi macam cakap tadi lah, salah satu padanya dia punya regeneration valve. Susah sebut. Tekak belacan kan? Tekak belacan. Tekak belacan. Kau tengok bawa makan western petang tadi kan? Bawa makan western tadi. Tu dia bunyi sedap sikit, regeneration valve. Ringan. Dia ringan sikit lah bunyi dia. Okey, saya boleh teruskan ataupun boleh pukul berapa? Okey lah. Macam ni lah. Dah nak pukul 11. Saya pun kejap lagi saya kena bertugas. Saya kena pergi rukun tetangga. Tugas. Kau malam Jumaat. Awak kan malam Jumaat. Tak. Saya pun ada tugas kat di surau. Besok ada mulai pagi. Besok ada. Surau pukul 11. Sediakan apa yang patut di surau tu. Jangan sampai masak Maggi Okey. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya ke daripada cikgu apa? Cikgu Noah, saya buka sesi soal jawab. Kalau ada soalan nak tanya,
Okey, ada tak? Cikgu Anwar, ada soalan tak nak tanya ke? Boleh je, tak ada masalah. Tengok kat komen tu, kat komen. Aduh, saya ni bukan reti sangat pakai pakai Facebook kan. Biasa tengok TikTok lah. Hai. Dah uninstall tak tengok Aduh, Allah Akbar. Jadi, macam mana nak tengok cikgu? Saya ni bukan reti sangat. Buat masa ni, kalau bahagian saya tak ada lagi komen cikgu. Ada sesi soal jawab ke? Katalah ada orang nak bertanya, boleh mesej. Contoh kalau macam tuan-tuan tengok dekat grup Layover, boleh je tanya kat situ. Nanti insyaAllah cikgu Anwar akan sampaikan kat saya. Okey, katalah masa kita tengah live ni, tiba ada soalan. Katalah saya tengah ajar pasal cakul, tiba-tiba tuan tanya saya pasal FYP pump. Saya boleh jawab, tapi ambil masa sikit. Sebab saya kena tunjuk gambar apa itu FYP pump, jadi perlukan sedikit masa. Maksudnya, cikgu, macam mana nak cik, saya nak tanya pasal diesel saya banyak asap. Okey, kita contoh kalau tuan mekanik senang. Contoh katalah soalan tu yang tanya pun mekanik. Okey, senang. Okey, kalau asap diesel ni, kalau asap senang aja. Combustion chamber problem. Confirm bakar tak cantik. Diesel dengan petrol, kalau asap hitam keluar, bakar tak cantik. Betul Cik Zul? Bakar tak cantik. Betul. Bila bakar tak cantik, sama ada spray pattern problem ke, pressure pattern problem ke, ataupun dekat needle valve problem ke, ataupun filter sumbat ke, banyak. Kalau soalan yang ditanya tu adalah orang mekanik, jadi mudah. Tapi kalau dia bukan mekanik, jadi saya perlukan sedikit masa, tunjuk gambar, dan kita terangkan secara detail. Itu pun bergantung lah. Itu pasal saya spend masa hampir 20 minit untuk sesi soal jawab. 20 minit untuk sesi soal jawab. Okey, saya rasa tak ada soalan. Sini kita jumpa berapa minit ke? Sekejap Cik Zul. Boleh. Cikgu ke nak tanya cikgu? Cikgu pun boleh, tak masalah cikgu. Minta maaf cikgu, tak panjang masa live ni sebab yalah macam saya pun ada tugas. Kita orang pun macam Cik Zul dia ada ni kerja. Saya memang ada kerja lagi. Saya kena bertugas sekali. Cikgu Anwar nak tanya apa-apa cikgu? Tak ada, cuba baca kat komen tu, ada orang tanya tu. Macam mana nak apa? Nak kena pasti apa tu? Kat mana Kat mana komen tu Dekat saya tak ada. Dekat live. Mana? Kat live rasa ada komen. Awal kita tanya tu. Macam mana nak tengok sekejap. Saya tak berapa pandai sangat ni. Itu tengok kat mana cikgu? Kat komen saya kosong. Kalau kat komen saya kosong, tapi nak tengok komen Kat live. Dekat live. Sekejap Bagaimana nak tahu first valve berfungsi atau tidak? Zul boleh jawab Zul? Macam mana nak tahu valve? Okey, good soalan. Okey, saya faham. Okey, macam mana nak tahu berfungsi atau tidak? Okey, senang saja. First valve. Apa benda tak? Zul, push valve Zul. Push Yang valve, dekat solenoid. Tadi saya dah terang tadi. Salah satu cara kalau kat sini kita buat pengujian. Tadi bang, terlepas tu. Dia punya valve. Sebenarnya kalau valve ni kita nak test yang pertama sekali kalau kata tuan tak ada kita panggil vacuum gauge tester tu tak ada. Kalau tak ada, tuan kena contoh pertama sekali pastikan laluan tu memang ada vacuum, ada sedut. Contoh okey, ni ada gambar kan. Contoh saya ambil kat sini. Macam mana nak pastikan valve terhidup Okey, pertama sekali cabut hose ni.
Ni ni vacuum ni. Sorry, saya salah gambar. Kejap saya besarkan. Saya pun lambat lah komputer ni. Gurau dia. Sekejap saya besarkan sekejap. Okey. Contoh nak tag. Okey, good. Dia punya valve yang pertama sekali host dia ni kena pastikan ada vacuum dulu. Maksudnya sebab yang ini sambung dengan intake manifold ni. Yang ni akan sambung dengan intake manifold, sambung dengan intake manifold ataupun laluan udara masuk ke dalam combustion chamber ataupun masuk dalam piston pembakaran tu, kita panggil combustion chamber. Laluan tu kita pastikan vacuum dulu. Maksudnya hose ni kita kena pastikan dulu vacuum dia ada atau tidak. Kadang-kadang tercabut ke apa. Okey. Satu. Yang kedua, kalau ada gauge vacuum pressure gauge ni, kita test, ambil bacaan, kita boleh pump tau. Ataupun kalau cikgu tak ada, kalau cik tak ada, masa dia sedut ni, cik tiup laluan daripada tangki. Macam ni laluan daripada tangki. Ini tank. Ini vacuum. Oh, tulisan mak tu. Sekejap Orang cantik tulisan. Vacuum. Yang ini pergi ke intake manifold. Kalau encik nak cara kaedah mudah kan, masa kita pasang, saya pakai colour lain sikit. Nampak buruk pula. Saya pun bening nanti. Bentar. Saya bagi jelas sikit. Okey. Lagi sekali. Kalau kata dah test memang ada vacuum. Masa test tu, sini memang confirm dah ada vacuum. Okey, dah ada vacuum. Encik boleh cuba ambil pipe daripada laluan tangki. Ni. Ini daripada tangki ni. Ini tank. Tiup. Okey, tiup dia. Dan ini penyambungan pergi ke intake manifold. Ini penyambungan pergi intake manifold. Intake. Saya letak intake je. Panjang intake manifold ni nak je. Intake manifold. Okey. Bila tuan tiup daripada tank masuk, boleh keluar ke intake punya laluan. Maksudnya valve dia terbuka. Itu dengan syarat encik pasang dia punya hose. Maksudnya start engine, masuk hose untuk dia. Masuk hose dekat push push valve bunyi macam mana tu? Push. Lidah belacan kan lain kan bunyi dia. Push valve. Kita maksudnya push valve punya actuator tu, kita masuk vacuum punya hose, engine hidup. Bila engine berjalan daripada tank tu, kita cabut punya hose, kita tiup. Kalau lalu keluar dekat intake, maksudnya valve terbuka. Bila valve terbuka, kita punya diaphragm tidak rosak. Bila diaphragm tak buka, maksudnya kita punya valve elok, tiada masalah. Tak ada masalah. Sebab dekat sini dia ada diaphragm. Saya bagi gambar. Saya dah ambil gambar satu. Sekejap tuan-tuan. Dah bergurau time ni. Okey. Contoh sini ada pengujian ni. Ni valve ni. Contoh bila valve ni terbuka, bila valve ni terbuka, bila ada vacuum kat sini, bila ada vacuum, automatic diaphragm ni akan bergerak ke atas. Spring ni akan terangkat ke atas. Bila dia naik ke atas, valve ni akan terbuka. Bila terbuka, baru laluan daripada tank, bila tuan tiup daripada laluan pergi ke tank, dia akan pergi ke intake manifold punya laluan. Okey? Sorry, tulis buruk sikit. Okey? Maksudnya, bila ada vacuum, diaphragm bergerak, valve terbuka. Ni valve lah kawasan ni. Valve ni akan terbuka. Bila tuan tiup dekat laluan tangki, daripada tangki masuk cakul, bila keluar, udara mesti keluar daripada yang laluan pergi ke intake manifold. Okey? Lalu akan keluar daripada intake manifold. Itu untuk test, pastikan valve dia terbuka atau tidak. Tapi kalau valve tak buka, tuan tiup.
Ada demo pula. Tiup. Tapi laluan tak keluar kat intake tu. Maksudnya tuan punya valve yang rosak. So perlu ganti valve saja. Tapi ada setengah lekat. Maksudnya dia satu komponen. Dia tak macam, kalau ada setengah boleh kita boleh pecah bypass. Macam Vios lah, Vios punya bearing kan. Zaman macam Proton punya bearing, dia separate speed sensor apa semua kan. Tapi ada setengah kereta bearing, speed sensor, hub sekali. Takut ada setengah charcoal canister, dia sekali join dengan dia punya apa? Dia punya ni. Okey, push valve. Oi. Lain bang bunyi. Macam Push valve, betul lah tu. Betul, push valve bunyi. Betul. Lidah jauh. Tu boleh lah tu, lepas ni makan steak dengan sambal belacan. Tak, stick betul juga idea kau ni. Stick dengan sambal belacan Aduh. Okey, jadi check dia tu. Kalau contoh macam ni, saya ambil gambar. Saya bagi gambar tadi. Gambar mula-mula tadi, yang charcoal canister tu ada 3 edition saya letak. Ni. Kalau yang ini, contoh yang ini push valve dia tak ada. Dia buat asing. Ni biasanya elektronik ni. Yang ni pun asing. Tapi yang ni pakai vacuum tak, tapi macam Toyota dia. Kalau yang ni dapat, dia lekat sekali. Kalau jenis push valve ni lekat sekali dengan charcoal canister, alamatnya dengan charcoal canister sekali jalan. Tapi kalau jenis boleh replace, alhamdulillah. Bila boleh buka dia punya push valve pun tak ada masalah, boleh je ganti. Tak ada masalah tuan. So itu cara kaedah test dia. Okey? Maksudnya pastikan dulu push valve ni jalan dengan cara pastikan ada vacuum dulu, baru actuator ni boleh jalan. Maksudnya sini kita letak hose vacuum. Satu hose vacuum. Bila jalan dari yang tank punya kita tiup. Lepas tu dia mesti keluar kat intake. Kalau kat laluan nak pergi ke intake, kalau tak keluar memang push valve tu tak jalan. Bila push valve tak jalan, tak ada ni lah. Tak ada ni. Kalau tuan nak bypass, kita nak bypass Zul. Bypass ni agak susah ni sebenarnya. Bypass. Selalu yang kita paling takut bypass ni, contohlah contoh. Bila laluan besi minyak tu karat, kadang-kadang dia punya habuk-habuk tu. Bila tak tapis, dia tak ni lah. Tak sesuai. Lagi satu dia panggil apa? Serpihan ataupun serdak-serdak yang ada dalam besi karat tu kan. Sedak kalau bukan tak recommend untuk bypass, tetapi ada keburukan dia dekat situ sebenarnya. Kita tak berapa sarankan sangatlah. Macam ni nampak ada elektronik Swiss. Jadi kalau tuan punya ada elektronik ni kena test pula. Elektronik. Kalau test elektronik macam ni saya tunjuk Kalau test elektronik pula sekejap ni dia. Lancar pula, dah nak habis ni dia lancar kan. Macam ni nampak ni test elektronik. Kalau yang elektronik dia tu kan, kita nak pasti dia berfungsi atau tidak kan. Tuan kena direct dengan bateri. Kemudian kita tiup lah. Tiup biar air semua masuk. Betul. Tiup. Sini. Tak apa tembak angin kan. Pun boleh tembak angin. Lepas tu on dengan bateri. Kalau jenis elektronik. Macam ni elektronik kan. Kita check dulu yang ni. Solenoid ni. Buka kita direct bateri. Dia dah bagi direct bateri. Kemudian kita tiup. Bila yang ni terbuka, tengok. Dia punya actuator ni function atau tidak. Depend. Jadi kalau tak function, saya cakap kita tiup dekat tank. Laluan daripada tank masuk cakul, tiup. Tak keluar dekat intake, memang valve tak buka. Tapi kalau ada berkaitan dengan elektronik, cek sekali dia punya solenoid. Okey. Saya harap soalan ini menjawab ataupun soalan ini membantu yang tuan tanya tadi. Minta maaf tadi, saya tak tahu kat mana nak tengok. Maklum dah nak masuk 40 ni baru nak berjinak-jinak dengan komputer dengan handphone ni jadi ya. Okey, lain soalan ada lagi? Ada soalan tu, geng tanya tu. Mana cik saya tak boleh tahu. Cik punya Facebook kot. Cik Anwar punya kot. Okey, soalan boleh Zul, satu lagi soalan Zul. Boleh.
Boleh, Dia tengok boleh. kat chat tu. Dekat chat. Chat Dekat Zoom meeting punya chat. Zoom meeting punya chat. Zoom meeting saya dengan ni je. Dekat okey, sorry. Bagaimana nak tahu path? Okey dah beritahu. Gang Rover tanya mana lagi baik, enjin petrol, enjin diesel. Okey. Cantik. Okey. Sebenarnya kena ingat kenapa enjin diesel ni tercipta dan kena ingat kenapa enjin petrol ni tercipta. Contoh, tuan bayangkan kalau lori 1 ton tu enjin petrol. Saya rasa siapa yang pernah jadi kontraktor masa first beli lori enjin petrol macam apa? Toyota lama macam apa? Toyota apa? Apa nama saya lupa, betul-betul lama punya lori kan 1 ton. Tuan bayang, kalau tuan naik dua orang, maksudnya dengan drive dengan apa? Contoh driver dengan co-pilot kan. Lori 1 ton lah kita cerita dulu. Kadar penggunaan minyak katalah daripada rumah pergi office, katalah RM10 lah, RM5 lah kan. RM5 pergi balik. Tapi bila tuan bawa barang, dia jadi lagi dahsyat. Sebab dia perlukan satu bila ada load, dia perlukan sesuatu daya yang kuat untuk bawa beban. Berbanding dengan enjin diesel memang diciptakan torque-nya tinggi. Okey, sebagai contoh, enjin petrol RPM dia patik. Kita panggil RPM dia, maksudnya dia ada high RPM, dia ada sampai 9, ada yang sampai kata-kata ada yang 12, ada yang 11, 13. Tapi kalau diesel cuba tengok sampai 6, sampai 8, 7 aja. Tak banyak. Dia tak tinggi. Sebab apa? Enjin petrol stroke dia pendek. Stroke dia pendek. Maksudnya piston daripada top dead center ataupun senang kita ambil lah, ini enjin block lah, ini enjin block. Atas dengan bawah, piston dia pendek je. Tak banyak. Jadi dia punya torque tak berapa tinggi. Tapi kalau enjin diesel memang dia design block dia panjang, tinggi. Bore dia pun besar, piston dia pun besar, dan laluan daripada bawah ke atas lebih panjang daripada petrol. Jadi dia punya adalah jenis kita panggil dia pakai low RPM tak tinggi, tapi stroke dia panjang. Diesel punya stroke panjang, petrol punya stroke pendek je. Jadi sebab dia nak hasilkan torque yang tinggi, dia stroke yang panjang. Itu sebab kalau kita tengok diesel walaupun bawa beban tidak terlalu terjejas berbanding dengan petrol. Kalau bawa beban, dia terus macam makan minyak sikit. Dia penggunaan minyaknya tinggi. Tapi kalau diesel high fuel consumption lah. Ya. Saya ingat ke naik Mercedes 123 kot, Mercedes lama lah. Saya duduk Gombak kan, naik bukit tu. Kalau petrol kita terpaksa drop gear. Naik dalam kereta pun 4 orang, terpaksa drop gear. Gear 4, gear 5, gear 3, gear 2 terpaksa drop. Tapi kalau diesel tak payah drop tuan-tuan. Tekan dia. InsyaAllah gear 4 senyum. Sebab dia torque dia tinggi. Dari segi kebaikan, dari segi lebih baik ni sebenarnya penggunaan. Kalau tuan buat berniaga pakai petrol, rabak. Bayanglah bas persiaran petrol. Lama bang, tiket tak tahu RM1. Baik jalan kaki bang. Sebab lagi satu, diesel ni penggunaannya jimat. Dia tak macam petrol. Petrol ni dia kalau compare dengan diesel, penggunaan diesel sangat jimat. Sangat berbeza. Kalau bawa load pula, bawa beban, petrol bawa beban, minyak lain macam sikit. Diesel bawa beban masih lagi maintain, tak ada masalah. Tapi kalau jenis pijak pedal sampai lantai berlubang tu, itu bagi lori pun minyak habis bang. Yang mana lebih baik sebenarnya bukan yang mana lebih baik. Sebenarnya engineer design. Okey, kalau tuan contoh macam kereta api. Kereta api kan berjalan beribu-ribu kilometer. Kalau enjin diesel sesuai tak rasa-rasanya? Bayang dia nak berjalan beribu. Dia bukan ada stesen minyak, berhenti dekat Pagoh kan isi minyak. Berhenti kat Melaka isi minyak. Tak ada. Jadi macam kereta api pula, dia memang pakai enjin diesel, tapi belakang enjin diesel tu dia ada satu generator. Sekejap saya add dulu. Orang ni saya add dulu sekejap tuan-tuan.
Contoh macam kereta api kan. Kereta api kalau pakai enjin diesel, memang kereta api memang enjin diesel, tapi kereta api dia hybrid. Maksudnya enjin diesel digunakan untuk menjalankan generator dia, dan generator tu dia masuk inverter, kemudian dia convert, dia masuk inverter dan dia salur kepada tayar dia, motor. Dia macam tu. Kereta api pula tak sesuai pakai petrol, tak sesuai fully diesel. Dia mesti kena pakai hybrid. Macam kapal boleh tak kalau nak diesel je tak? Paling tak dia kena hybrid. Penggunaan yang mana sesuai tu sebenarnya tengok pada tuan nak pakai untuk apa. Nak pakai, yang penting tuan nak pakai untuk apa. Itu yang paling penting. Kejap saya add dulu Cikgu Anwar dengan ni. Kejap Sekejap Maaf. Sekejap. Saya ni dulu. Saya share jap nak Zoom meeting. Lepas tu saya tutup kot. Kita sekejap lagi saya buat penutupan sekejap. Okey. Sekejap satu lagi. Jadi kalau dari segi penggunaan, macam saya cakap, kalau tuan tanya mana lebih baik, sebenarnya tengok kegunaan tuan nak pakai untuk apa. Kalau tuan buat niaga, angkat pakai je petrol, memang sakit tuan-tuan. Tapi kalau buat angkat barang, buat niaga, sesuailah dengan enjin diesel, tak ada masalah. Macam saya cakap tadi, kereta api, kalau kereta api enjin petrol, saya ingat dia gerabak selepas dia kepala lokomotif tu, dia punya tempat bawa minyak macam tu. Okey. Jadi dia apa, kita panggil sekejap saya share ni. Jadi mana yang sesuai bergantung pada tuan. Kalau tuan katalah tuan minat masuk hutan kan, masuk hutan. Tuan, kalau tuan pernah rasa bawa Cherokee 4.6 ke 2.8 yang je petrol ni tu, nangis tuan. Nak ngencas naik bukit, cas. Alamak, minyak dah habis dah. Kan leceh. Tapi kalau diesel dia masih tak ada masalah. Lagi satu, nak dari segi bantuan pun diesel torque dia tinggi. Diesel memang dicipta untuk melakukan kerja-kerja berat, kerja-kerja industri. Jadi beza. Kalau tak laju memang diesel bukan dia cipta untuk macam nak high speed, nak race ke, tak ada. Dia memang design untuk kegunaan perindustrian. Memang asal ni. Tapi walau bagaimanapun ada je diesel yang digunakan untuk laju, macam Audi pakai Azol Audi pakai TDI Audi pakai ada gak Audi keluar edition, memang laju. Tu lain lah. Tapi mengikut kesesuaian. Sebab diesel, okey, saya tambah satu lagi. Enjin petrol last teknologi tahun 90-an. 94 dengan 98 95. Last, lepas tu dah tak ada teknologi. Petrol sampai hari ni masih lagi tak ada teknologi penambah. Kalau macam diesel, daripada inline, VE, lepas tu pergi common rail. InsyaAllah ada masa nanti saya akan cerita pasal common rail, lebih detail. Apa beza common rail, kenapa TD 300 pakai pump VP elektronik, tapi TD 200 pakai pump VE. Nanti ada masa saya terang. Ada sebab kenapa Land Rover cipta macam tu. Kenapa body Defender macam ni, body Discovery engine dia macam ni, Range Rover semua. Nanti saya cerita ada masa, insya-Allah. Okey, saya sampai di sini kot. Cikgu Anwar. Sebab dah pukul 11. InsyaAllah kita ada masa nanti jumpa tak adalah. Ada masa jumpa lagi maksudnya. Maksudnya jumpa lagi dalam kelas live saya. Okey, saya sebenarnya kelas ni saya lebih kepada perkongsian ilmu. Sebenarnya saya suka berkongsi ilmu. Dulu saya tak tahu nak platform macam mana. Jadi saya rasa bila lepas saya jadi cikgu, jadi seronok. Kita jadi happy. Seronok orang nak dengar kita berkongsi. Sebab ilmu ni kalau berkongsi, makin lama makin bercambah. Makin lama makin bercambah. Makin tambah. Free lagi bertambah. Saya dulu masa muda-muda tu macam kedekut sikit ilmu. Masa muda tu dalam 23 tu.
Saya masuk je 24 macam tu. Saya jumpa satu orang tu, dia kata kongsi ilmu akan bertambah. Jadi saya buatlah. Bila buat sampai sini, alhamdulillah jumpa macam-macam orang, macam-macam ilmu kita dapat. Yang berkaitan dengan automotif lah, insya-Allah dengan automotif. Jadi banyak dapat jadi saya pun sampai di sini kot sebab pertama dah pukul 11. Jadi kalau ada salah dan silap saya minta maaf. Sebab saya pun tak berapa mahir pakai Facebook ni kan. Jadi kalau ada macam ada yang tak cukup ke, minta maaf. Nanti saya akan jawab untuk yang seterusnya punya video seterusnya. Nanti insya-Allah kita buat sebulan sekali. Kalau ada masa lapang mungkin boleh buat sebulan 2 kali boleh Zul. Tengok tak berani janji. Tengok keadaan. Tengok keadaan sebab kami kadang-kadang ada masa sampai pukul 12 malam pun baru balik. Pukul 10 malam baru balik. Sebab kita bahagian teknikal, lepas tu kita bekerja dengan industri otomotif. Jadi ada masa kadang kita tak ada masa, kita kurang balik rumah kadang kena kalau balik pun tengah malam. Jadi tak berani janji. Tapi saya cuba sebulan sekali kita akan buat kelas dan saya akan berterusan. Okey. Cik Zul ada nak cakap apa tak? Penambahan lain saya rasa sekarang tak ada lagi kot. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Ya. Majulah sukan untuk negara. Itulah majulah sukan. So semuanya kita kena berjaga-jaga lah. Sebab COVID kan dah meningkat COVID. Jadi berhati-hati COVID. Hati-hati lah. Ya, tutup hidung, tutup apa? Gelap. Tutup telinga, tutup mata. Jangan tengok. Jadi pakai penutup hidung. Betul, penutup hidung. Tutup mulut lah. Tutup mulut sama. Jadi lepas tu pakai hand sanitizer. Jangan lupa. Sudah boleh lah tu sebut tu. Okey tu. Keluar duit sikit untuk sarung tangan tu, jangan lupa. Sebab kalau kita katalah tiap-tiap bulan keluar RM50 lah sarung tangan dengan sanitizer kan. Lagi bagus daripada kita keluar nak rawat COVID. Aduh, lagi banyak kos. Lagi banyak. Sebab nak jimat terus rugi. Sebab malas terus rugi. Asal RM60 sebulan terus kalau kena lagi minta jauh. Okey, Cikgu Saipul nak cakap apa Cikgu Saipul? Tak ada. Beres. Okey, apa pun saya nak minta maaf kalau ada salah silap. Mungkin yang saya share ni terlalu kita tahu. Mungkin kalau ada senang ceritalah, kalau ada salah dan silap saya minta maaf banyak. Ini kesilapan saya sebab saya pun tak mahir nak guna komputer. Lepas tu mungkin masa pun terhad. Hilux laju cikgu. Hilux memang laju, tapi ni lagi laju. Ada satu lagi. Isuzu dengan siapa? Ford ada keluar edition, lagi laju. Lancer. Lancer. Ya. Sekarang Triton apa? Yang baru punya Mitsubishi. Paling laju sekarang. Okey. Tak kisah, tak laju ke tak laju, yang penting tanggungjawab saya kita kongsi ilmu. Kemudian untuk tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tujuan dia saya kongsi satu lagi supaya